Rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkir ma nusina. Fadil pengurusi al-fadil ahli tangkuasa surau, al-fadil tuan imam, Tuan Bilal, pegawai masjid, surau, muslimin dan muslimat dan semua yang hadir pada malam ni. Pertamanya dan selamanya, marilah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala izin limpah kurnianya pada malam ini. Tepat lagi kita bertemu, berhimpun dalam surau ini. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati dan memberkati kita semua insya-Allah. Kita sekalian, malam ni sambung pada malam-malam tahun-tahun yang lalu. Lama tak jumpa. Muka-muka tak kenal bodoh lah. Hak kenal mati habis lah kot. Mai hak baru pula. Kita sekalian, ingat 2014 ni kan kita marah. Ya. Masa-masa. Alhamdulillah untuk sekalian, kesempatan malam ini sampai waktu isyak. Marilah sama-sama kita berkongsi sesuatu daripada hadis kursi, untuk kita buat catatan, kita buat perbahasan, insya-Allah paling tidaknya dapat kita beramal sama-sama insya-Allah. Yaqulullahu ta'ala ya ibnal adam isbir wa tawadda' arfa'ka washkurni azidka wastaghfirni aghfir laka wa idza da'awtani astajibu laka wa tub ilayya atub 'alaika was'alni u'tika. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, wahai sekalian anak Adam, isbir, sabarlah kamu. Sabar dalam beribadah, sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar dalam meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Wa tawadda', dan rendah diri. Rendah diri dengan maksud tingginya Allah dan kebesarannya. Sebab dalam hadis kursi yang lain Allah berfirman, Nabi bersabda, la yadkhul jannah illa man tawadda'a li'izmati. Tidak akan masuk syurga melainkan mereka yang tawadda', rendah diri, li'izmati, atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia dia beriman, ada manusia dia percaya Allah ada tapi dia sombong. Dia tidak melihat kebesaran Allah itu sesuatu yang besar. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita baca dah bulan Rejab yang lalu, supaya kami memperlihatkan padanya Muhammad ayatina, kebesaran-kebesaran kami. Allah Ta'ala memperlihat kepada Nabi sama ada antara Mekah ke Madinah, ke Yasrib, ataupun dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini semua kebesaran kami. Kita sekalian, macam mana kita hari ini tengok kebesaran manusia, kebesaran Allah Ta'ala melalui apa yang manusia lakukan, apa yang manusia hidup ini. Allah Ta'ala beri, tunjuk kepada kita kekuasaan dia. Sampai ke malam ni kita masih boleh bernafas, kan? Kita tak payah pergi hospital, kita pergi IGN, tambah tempoh, tambah tarikh, supaya date kita, tarikh kita makin akhir. Walaupun hakikatnya dia makin akhir, kan? Hakikatnya kita akan berakhir. Kul yaumin nuqsani min umrika. Tiap-tiap hari bahawa kamu kurang dari umur kamu. Tuan-tuan, kan? Kita nak ukur umur kita panjang mana hidup, nak ukur macam mana? Mudah ya. Saya tanya seorang, abang agak sabar deh. 50 dah. Ada 50. 53. Tu tepat sekali. Agak-agak boleh pi lagi tak 53 tahun? Tak boleh pi dah. Dia mudah ya. Saya 40. Kan? Agak-agak boleh pi lagi 40. Oh, tak boleh pi. 80. Haji? Haji Mu'awah.
60. Boleh pi 60 weh. Geleng kepala. Tak apa nak percaya. 60 lagi. Oh, pasal tak. Bila tak boleh, kerat setengah manji. Tinggal lagi 30. Boleh pi lah 90. Tak boleh yakin. Kerat lagi manji 10. Tinggal 80. Boleh kerat 80. Tak boleh tak? Oh, tak boleh. Berat ni. Tak sampai 20 tahun kita dah. Berat lah. Kalau gitu makna sebab duduk depan. Kau duduk di Tesco, duduk di Jaya waktu ni, parah. Nah, kita ukur macam tu lah. Nah, kalau kita umur 80 sekalipun, boleh gak-gak boleh double lagi 80. Kita rasa tak boleh pi dengan ubat sepagi pun semangkuk ni. Ubat darah tinggi 2, kecil manis 2, ubat gout 2, ubat tension 2, ubat bini mengamuk 2. Ubat anak minta duit 2, 8, 20 lah. Ni dia semangkuk ni, rup masuk warna-warni. Ngaku esro lah warna-warni. Dia ubat ni, pau telan. Boh ayak ni, gau ke apa ni? Ayak usrah, halal lah, halal lah. Halal okey. Pau. Cek 75. Tak boleh lebih. Nah, kira 60 pun duk baca lagi 20 pun payah lah. Okay, baik. Kalau 20 lagi payah, tuan-tuan balik kira sikit, balik kira sehari semalam 5 waktu kali setahun. Kali 10 tahun, kali 20 tahun. Banyak tu. Semalam RM10 infak kali dengan setahun. Kali dengan 10 tahun, kali 20 tahun. Oh, tak banyak anak. Setengah juta tak sampai dah. Nah, tak banyak anak. Muslimat, gelak lah. Orang kata gelak. Dia kira gelak je jauh. Kita tak nampak. Nah, kita agak-agak lah. Kalau 60, beritahu kat anak, ayah ni nak pi lagi 60 pasal tak nampak dah. Ayah agak lagi 30, 90 pun rasa tak nampak juga tu. Tok Wan hang pun 82 jalan dah. Jadi dari 60 tu tinggal 20. 20 pun dia kata tak apa boleh happy. Kat 80 potong lagi 5. Tinggal 15, 75. 75 tak banyak hari lah. Faham? Saya lah 40. Boleh pergi lagi 40 lah? Tak boleh pergi. Kerat 70. 70 tu pun teruk tu. Berak orang tu lepas tu. Tak apa nak percaya. Kerat lagi 10. Tinggal 60. Lagi 20 tahun. Tuan-tuan sekalian. Nak? Kita kira-kira macam tu. Baru kita kira rapat sikit. Boleh? Okey lah. Itu satu ayat. Isbir wa tawadda arfa'ka. Kamu sabar dan kamu tawadda arfa'ka. Aku angkat darjat kamu. Aku angkat darjat kamu dengan maksud aku beri kemuliaan aku pada kamu. Hei manusia. Manusia mana? Manusia yang beribadah. Manusia yang bertakwa. Kadang-kadang kita rasa tak rasa tinggi pun. Kan? Tak rasa tinggi kita kata. Paling tidak kita boleh membezakan waktu masa baik, waktu masa tak baik. Tak? Kita dah melepasi, kita meletakkan diri kita di tempat yang mulia ini. Tuan-tuan, sebenar-benarnya itulah ketinggian yang Allah beri pada kita. Okey tu. Dari tak boleh baca Quran, lah kita boleh baca Quran, terjemah, kita faham. Kita boleh mengaji tiap-tiap malam. Oh, hebat. Allah pilih kita duduk di lokasi, di posisi yang cukup baik. Allah Ta'ala angkat hasil dari kesabaran dan tawaduk kita. Washkurni azidka. Bersyukur kepada aku tambah kepada kamu. Tuan, Allah kata aku tambah. Kan? Bersyukurlah. Wastaghfirni aghfir laka. Minta ampun kepada aku beri keampunan pada kamu. Tuan-tuan, macam mana tadi itu imam baca doa panjang, minta ampun, Allah kata aku ampunlah. Minta kepada aku beri keampunan. Wa idza da'autani astajib laka. Apabila engkau doa kepada aku perkenan doa kamu. Wa tub ilayya atub alaika. Bertaubatlah kamu kepada aku akan terima taubat kamu. Was'alni u'tika. Minta kepada aku beri kepada kamu. Minta kepada aku bagi. Tuan-tuan, sampai malam ni ada terasa tak? Rasa tak hati tuan-tuan? Tuan-tuan ada rasa yang kata Allah Ta'ala terima doa tuan-tuan. Allah Ta'ala terima doa kita. Kita tak rasa apa duk macam tu Ustaz.
Ustaz tak main 5 bulan pun begitu, ustaz main bulan pun begitu. Kan? Ada rasa tak? Rasa kata kita ni doa yang kita minta Allah Ta'ala berkenan. Kan? Kita minta sihat, Allah sihat. Tapi kadang-kadang kita rasa macam tak ada apa pun. Tak ada apa sebab kita lupa. Bila kita lupa Allah Ta'ala, kita rasa tak ada apa. Kita minta, ya Allah berkatilah aku, ya Allah. Tengok kita berkat. Umur kita masa-masa ni, kita dah berada di tempat yang baik. Kita minta rezeki kita diberkati, cukup. Belanja kita cukup, kehidupan kita cukup. Kita minta anak diberkati. Anak kita berdoa siang malam untuk kita. Kita minta rumah kita, baiti jannati. Rumah kita beri kebahagiaan kepada kita. Alhamdulillah, rumah kita tak bocor kerap sangat kadang-kadang. Ya. Kan? Tak macam orang lain. Tuan-tuan sekalian, jadi kita rasa. Kita boleh rasa apa yang kita minta, apa yang kita tahajud, apa yang kita hajat, apa yang kita berdoa. Allah kata, kamu minta dekat aku bagi. Tuan sekalian, wa tasaddaq ubarik laka fi rizqika. Bersedekahlah kamu. Infak RM1, RM2. Bersedekahlah kamu, ubarik laka fi rizqika. Beroleh pada engkau keberkatan pada rezeki engkau. Tuan-tuan, kita rasa macam bagi habis. Kita rasa macam bila kita bagi habis. Oh, banyak dah. Itu hebat dia. Bagi tak habis. Wasir rahimaka azid fi ajalika. Menghubungkan silaturahim. Menghubung silaturahim makna tuan sekalian menghubungkan persaudaraan. Azid fi ajalika, agar aku tambah pada kamu usia kamu. Mana usia orang yang tak bermusuh tuan sekalian, dia serabut dia tak ada. Susah hati dia kurang. Mencipta musuh hari-hari habis ha. Orang politik lagi tak boleh cipta musuh. Walaupun tetap dia bermusuh, kan? Dia mesti tak tunjuk kata dia bermusuh. Kan? Kita orang Islam, kita kena tunjuk kita ni kurang musuh. Kurang musuh dengan orang Islam. Kalau kita cipta musuh hari-hari, hari-hari musuh akan sampai pada kita. Watlub minni afiyah bitulis sihhati wassalamah. Mintalah kepada aku kesihatan. Aku akan beri kesihatan yang berpanjangan fi wahdati, dalam kehidupan kamu. Wa ikhlasi fi ra'bati wa war'i ila Allah fi taubah. Ikhlas pada keinginan tunduk kepada Allah sebagai taubat. Wal ghina'i fi qanaati, dan tuan-tuan sekalian, kekayaan rasa cukup dengan apa yang Allah beri kepada kita. Sekalian, kita nak kena rasa cukup. Rasa cukup ni kita boleh jadi manusia yang tidak hasad dengki. Okey? Sebab tak sekalian, dalam hadis kursi yang masyhur disebut, Allah kata, "Wa man lam yarda biqada'i." Sesiapa yang tidak boleh redha dengan keputusan aku. Tuan-tuan, kita mai ke dunia ni, keputusan dah ada. Halal haram ada dah. Jakim tak ada pun ada halal haram. Tak? Saya kemarin tengok satu kenyataan media dari Persatuan Pembenar. Dia nak saman Jakim, dia nak saman kesihatan. Dua-dua dia nak saman. Tu dia hebat kau ni. Kan, sehalal, seharam dia tu. Lepas hantar main gambar, babi pun terjun lori lah. Penin. Aku halal ke haram terjun. Jakim tak ada, kita tak ada. Allah kata halal dah ada, haram dah ada. Ini keputusan. Keputusan. Oh, bahaya tuan sekalian, bahaya. Kan, bahaya. Kita pergi zoo tengok panda. Tak pergi lah? Tak pergi, tak apa, alhamdulillah. Pergi dah sebelum ni zoo. Pergi dia berkata khinzir kono. Hai, tengok pergi lah hidung dia. Tak mau kono. Tak tahu duduk mulut babi. Ludah krek. Kan saya tak pakai lut sebab saya anak-anak saya tak makan coklat tu. Gula-gula tu. Coklat apa? Cadbury. Saya tak minat. Kan? Kita beli pun tak habis. Kita pun tak faham haram banyak kali pun. Kita tak pernah sakit kepala lah. Kan? Kalau lepas haram ayat sejuk, kacau lah. Kan? Tuan sekalian. Baik. Kita lahir ke dunia ni. Allah kata, وَمَنْ لَمْ يَرْضَى بِقَضَائِ. Sesiapa yang tidak reda dengan keputusan aku. Keputusan dah ada tuan sekalian. Keputusan dah ada.
Dah ada JAKIM, dah ada jabatan, dah ada apa nama kawal selia, dah ada apa nama konsultan dia, dah ada rundingan dia, dah ada R&D dia, kita terimalah. Okeylah, terima, jangan musuh dengan JAKIM lah, musuh pening kepala. Okey, clear tuan tu. Tapi keputusan lain dah ada. Tadi saya RA tadi mai dari Kedah awak anak-anak. Kan? Boleh berhenti nak beli es krim. Anak saya pegang tengok. Awak tengok cari belum? Halal tak halal? Oh, kemas dia. Kutang ni pengaruh kuat lah TV ni, bagus lah. Kita tengok ada halal, tapi halal Indonesia. Dia kata, Baba, halal ni nampak macam okey, tapi hal dia lain sikit lah. Tak boleh. Wah, es krim Magnum ke apa? Magnum aja. Saya jarang makan. Cari lah kali. Ayak sejuk lah. Ya. Kan? Halal. Kan? Rokok ada logo halal, rokok. Ada logo halal. Yang kita rasa rokok tu apa? Rokok. Danghir ke, Marlboro ke, apa-apa lagi lah. Yang dia ada cap kengkung tembus. Yang dia ada cap lidah tembus. Kaki berulat, baby sakit. Apa lagi? Logo halal tak ada, tapi yang tu kita pump. Saya tak terlibat. Tuan-tuan tak tahu lah. Kalau tuan rasa isap rokok malam ni, taubatlah. Duit tu himpun bulan tabung. Nah, tak sekalian. Baik. Wa man lam yashkur ala ni'ma'i. Sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat aku. Dalam kaedah faham di sini, setiap dunia ni, bila nikmat yang aku bagi ni, Allah kata kamu kena bersyukur. Jangan tamak. Jangan ambil hak orang, sebab manusia banyak mana pun di atas muka bumi ini, semua ada hak dia. Aku dah tentu dah rezeki dia, makan dia, minum dia, kerja buat dia, masa depan, semua dah ada dah. Tiba-tiba kita nak rasuah, tiba-tiba kita nak khianat dengki orang, tak betul. Sebab setiap kita ni dah ada dah nak makan apa. Daripada kita keluar perut sampai kita mati, berapa kawah tom yum kita makan. Nah, ada siap dah, jangan bimbang. Betul Nabi kata, "Idza tarakal hasada tastarih." Apabila kamu meninggalkan hasad dengki, pasti kamu boleh rehat. Pasal apa rehat? Sebab kita tak ada rasa bimbang apa. Tengok orang tu, tengok orang ni, tengok anak tu. Tak ada masalah apa. Kita tak pernah rasa takut dan tergugat, rasa bimbang, rasa tak puas hati, datang rasa cemburu, hasad dengki, tak boleh ada. Kalau kita ada, kita tak boleh rehat. Tak? Tengok kawan sebelah beli tanah, kita pun nak beli sama. Dengki. Tengok kawan sebelah, tak boleh. Nabi kata, kalau kamu tinggal idza tarakal hasada tastarih. Apabila kamu meninggalkan hasad dengki, kamu boleh rehat. Darah pun tak pasang tinggi-tinggi, kan? Tenang, jumpa orang boleh senyum, tak ada masalah apa. Terutama jiran depan kanan kiri kita. Apabila kita ada perasaan dengki, ni yang kita buat malam-malam ni. Bini kita gerakkan, anak kita gerak, kawan kita bagi tahan, tunggu lagi. Lepas tu pasang apa dah rumah. Kan? Kereta banyak mana dah, hang buruk lagi, jadi dengki dia mai. Bila dengki dia mai, perasaan dia mai, emosi dah masuk, maka kata Nabi, kamu tak boleh rehat. Yang boleh rehat orang yang meninggalkan hasad dengki. Oh, sonok. Nah, kita tengok orang kita boleh senyum, orang boleh senyum, kita boleh senyum, kita bersiap boleh berdoa dekat orang tu lagi. Sebab tidak ada hasad dengki. Yang ketiga kata Nabi lah hadis kursi, wa man lam yasbir ala balai. Sesiapa yang tidak boleh sabar atas ujian aku. Tuan-tuan, kita hidup mesti ada ujian. Kan, ada hari kita tawa, ada hari kita sedih, ada hari kita senyum. Ada hari kita rasa ceria, ada hari kita rasa serabut. Itulah hidup. Kalau senyum hari-hari, orang kata kita gila. Kan? Kalau kita sedih hari-hari pun gila tak? Sebab itu Allah Ta'ala beri kita satu sifat yang kita tidak mahu tapi perlu ada, iaitu pelupa. Lupa ni kena ada, kadang-kadang kena ada. Hilang handphone, sedih lah. Sedih menangis. Jumpa kita 4 tahun duk sedih lagi. Apa pasal ni?
Mata bengkak mata-mata ni. Teringatlah handphone hilang. Berapa lama dah? 4 tahun dah. Allah, awak teruk sangat ni. Pasal dia tak boleh lupa. Kan? Dari kecil teriak sampai tua. Apa saya suka teriak sangat ni pak cik? Dia tahu mak saya mati. Bila mati, umur saya 3 tahun. Oi, lah umur 60. Kan kok 57 tahun tak boleh lupa ustaz Ada gitu? Tak ada semua. Lupa ni kena ada juga. Tapi jangan lupa semua. Tanya bini nama apa? Tak ingat. Berat lah tu. Tu berat sangat. Sampai nama bini pun lupa, balik lagi masak sendirilah. Kan kalau kata cik kak suami kak nama apa? Tak tahu nama apa, saya lupa sungguh. Ini pun tak kena juga. Tapi jangan lupa ke semua. Tapi bila ada satu nikmat lupa, kadang-kadang kita boleh tenteram. Kan? Saya minggu lepas saya aksiden hancur kereta. Allah, luka sikit tangan ni. Kereta yang saya sayang tu saya kata telefon, sayang tu ambil dulu. Kan? Sedih sah, ada kot 2 jam lepas tu. Fikir-fikir beli lain kan? Walau duit tak ada, nyanyi bila beli lain. Bila nak beli tak tahu. Lain tu 10 tahun lagi beli. Jadi kata apilah. Kan? Payah apa kan? Macam tu lah. Tidak ada sedih. Awak tak mengajar Allah kata sedih hancur. Kan? Saya dari bawah saya selamat lah. Bandu saya. Kawan saya tu. Tidak. Almarhum lah. Kan? Belah belakang trailer. Trailer tak jadi apa. Boy. Pada sungguh trailer tu. Dia kata bunyi kuk sikit lah. Dia kata ustaz ke? Allah ustaz minta maaf ustaz. Saya pun break habis dah. Hang break habis dah. Kami tak break langsung. Boom. Kalau hang tak break pun aku sama hang gagal hang break aku kena. Kalau saya kata saya break tak belaga lah. Tak break singgah lang tu. Tidur belakang trailer. Lepas sekalian sedih tak? 2 jam. Makit bagi esok. Okey ceria. Tak ada apalah. Nah. Cuba sedih tu dia ikut. Kenapa tak boleh buat? Kan? Kita kata nak mak kita mati, ayah kita mati, anak kita mati, ada sedih. Tapi Allah tak sedih tu ada batasan dia, akhirnya Allah beri sikit lupa. Lupa tadi tu sekalian nikmat kadang-kadang. Tapi kalau lupakan semua, mampu ya. Yang keempat Allah kata, wa man lam yarda bi qada'i fala wa man lam yasbir ala bala'i. Siapa yang tak sabar atas bala ini, falya'bud rabban siwa'i wa man lam yaqna' akhir wa man lam yaqna' bi ata'i. Sesiapa yang tidak rasa cukup dengan pemberian aku. Tak rasa cukup. Allah bagi satu banyak nikmat yang Allah tak bagi, tak rasa cukup. Nak ambil juga dengan cara yang haram. Nak buat juga dengan cara yang tak betul. Falya'bud rabban siwa'i. Bagilah kamu sembah Tuhan selain daripada aku. Habis ya? Tuan-tuan. Yang pertama wa man lam yarda bi qada'i. Sesiapa yang tidak redha dengan keputusan aku. Wa lam yasbir ala bala'i, tidak sabar dengan ujian aku. Wa lam yaqna' bi ata'i, tidak rasa cukup dengan pemberian aku. Wa lam yashkur ala ni'ma'i, tidak rasa syukur atas nikmat aku. Nikmat yang Allah bagi ni pun manusia tak bersyukur-syukur. Dengan tidak menyembah aku juga, kufur kepada aku. Falya'bud rabban siwa'i, pergilah kamu sembah Tuhan selain daripada aku. Ya, untuk sekalian, jangan sampai kita jadi macam tu. Okey? Jangan sampai kita jadi manusia yang Allah kata, kamu ni hai manusia, tidak ada ubat melainkan pergilah cari Tuhan lain dan kamu sembahlah Tuhan lain. Sebab tidak ada ubat pada kamu apabila manusia itu mengingkari, kufur dengan apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya benal adam ma yastaqimu dinuka hatta yastaqima lisanuka wa la yastaqimu lisanuka hatta tastahi min rabbika. Wahai sekalian anak Adam, tidak akan lurus agama kamu sehingga lurus dahulu lidah kamu. Agama ni dia berada pada percakapan manusia. Okey, agama nak tertegak datang mana tertegaknya agama, melainkan usuruan dakwah. Dakwah kena betul dulu. Bila dakwah itu betul, percakapan itu betul, perbahasan itu betul, maka orang akan faham agama, akan tertegaklah agama tadi ni. Wala yastaqimu lisanuka, tidak akan tertegaklah lidah kamu
seruan agama kamu, dakwah kamu, hatta tastahi min rabbika, sehingga kamu rasa malu dengan Tuhan kamu. Tuan-tuan, bila kita rasa apa sumbangan kita pada agama Allah, bila kita rasa malu dengan Allah Ta'ala, kita tak ada buat apa-apa terhadap agama Allah Ta'ala, bila kita rasa bimbang, kita akan dipersoal, kita mula buat kerja. Bila kita mula buat kerja, maka agama akan tertegak dalam kehidupan umat manusia. Tuan-tuan, perlunya alim ulama. Tuan-tuan tengok senario hari ni, perkembangan mahat tahfiz cukup banyak ni. Ni baguslah. Zaman saya dulu, zaman kita dulu, ngaji pondok banyak. Tambah saya orang cok habis beras kan, orang kampung duduk mengaji sekolah menengah kan, nak mak pentak kalau pondok. Allah, dia tahan mak ngah. Habislah beras dengan budak tu. Sekali balik ambil 3 kilo, 4 kilo, yang mak tu pun dia bagi beras, bagi duit awaknya. Kita pun tak boleh fikir time tu, bagi beras, pikul beras 3-4 kilo, tahan 2 minggu, lepas tu habis beli pula. Tapi dia tak bagi duit, dia bagi beras. Beras dia tampi dia tu. Mungkin orang nak jaga subhah halal haram tak? Mak waktu tu kan, habis beras sungguh. Lah tuan sekalian, dulu kita hafal alfiah, kita hafal matan jumiah, matan bina kan. Sekarang ni orang hafal Al-Quran. Tuan-tuan, bagi lagi masa 10 tahun, kita tak rasa jangka pelik di hafiz. Dia kan macam tu lah. Mekanik hafiz. 10 tahun lagi jadi ya. Ada tu kan. Tok siap pun hafiz, tambah Tok Imam hapus ya. Tok siap main temu duga saya hafiz ni, tapi nak ambil bahagian Tok siap Tok Imam cerah peluh. Takbir Tok siap di belakang. Tok Imam kata, masa salah ke masa apa? Dia macam-macam ada malah Tok siap hafiz. Kan? Kita masuk mina anak orang untuk menantu kita hafiz. Anak kita hapus. Macam tu kan. Tak apa orang masuk anak kita hafiz. Benda tu dah jadi biasa. Ni bagus dah sekalian, bagus. Budaya ni kita kena terak, kita kena bina supaya satu keluarga satu hafiz. Kan senang. Kan? Pegawai kerajaan ambil rasuah al-hafiz, celaka sungguh. Time tu kita tak celaka lah, baru tu hang dah hafiz hang sapu juga. Dia kata hafiz lain sapu lain. Mampu ya. Ambil cangkui, hang nampak tengah belakang cangkui. Lagi cangkui ni lagi masuk store, tengah hang masuk store dengan cangkui-cangkui sekali. Kan? Jadi dia akan kuranglah. Kan? Korupsi lah ni politik gila babi pun tak gila macam tu. Lepas hentam sekalian dia akan sedaklah. Sebab orang yang hafiz-hafiz jadi pemimpin negara. Kan? Paling sebelum kita padam nak tengok Perdana Menteri hafiz. Kalau dia kuat UMNO, pergi hantar anak hafiz. Kan? Ada impian UMNO dalam surau ni. Ketua bahagian ke AJK bahagian ada ni. Tak? Kan tak mengaji pok tu, ngaji kot. Abang dia hang kuat UMNO tak apa, hampir hantar anak jadi hafiz. Tapi dia takut masa anak jadi hafiz dia pas. Tu anak hang punya pasal ya. Bukan hang punya pasal kan. Jadi bila dia hafiz Quran, dia jadi pemimpin bawa dia masuk politik. Dia hafiz. Kan? Kalau hafiz tak betul juga, baru kita ambil lesung batu bola mulut dah. Dan sekalian, jadi dia kebaikan tu dia akan dibina. Sebab apa? Sebab manusia malu dengan Allah Ta'ala. Apabila manusia malu dengan Allah Ta'ala, manusia akan betul lidah dia. Apabila manusia semua kat betul lidah dia, maka tertegak dakwah dia. Tertegak dakwah dia, maka tertegaklah agama dalam kehidupan manusia. Tuan, manusia tak rasa malu dengan Allah Ta'ala sampai bila nak bercakap salah halal haram. Dia tak boleh bercakap, dan dia tak akan mau cakap, dan dia tak minat nak bercakap. Nah, tuan sekalian, kita baru kena satu coklat. Banyak lagi tuan sekalian. Tuan-tuan beli buku halal haram, kek, serta menggunakan pembina macam-macam. Kan? Jeletin ni semua Allah lagi kita print. No, paling kurang malam ni tengok logo halal. Ajak anak. Biar perkedai susah nak jual barang. Pak ni tengok parti habis. Okey, ni logo Malaysia tu Arab. Malaysia tu kena Arab. Mim alif lam ya zal ya alif. Malaysia tu barulah yang Jaki punya. Tengok tuan sekalian. No? Kena belajar kan? Kena belajar. Kalau tidak tuan sekalian, kita ni kita kena cong tipu dengan pok-pok yang sebab pada orang bukan Islam, babi haram. Kita ada ayam pun haram kalau ayam tak sebelah. Lembu pun haram kalau lembu tak sebelah. Kalau lembu tu halal sebelah lah campak dengan babi seketih, haram sekawah. Payah tuan sekalian. Kan? Jangan kita ambil mudah tuan sekalian. Terutama tengok pula syarikat ni nama apa.
Kalau usrah halal marketing ni confirm halal lah. Kadang-kadang dekat jerat Cina lepas kita ayak ambil. Ini masalah kita lah. Jadi tuan-tuan tengok betul-betul kan. Dah tengok dia halal, kau ni biar zakat ni. Dia bagus ni. Jom solat jemaah, pelajari ilmu agama. Mana kemah ayat ni boleh makan usrah ni. Kan? Sampai hebat sangat kita nak basuh tangan boleh takut. Sebab tu. Yang basuh tangan ayat Zam-Zam tu ada. Ada orang taman ni basuh baju dengan ayat Zam-Zam. Ada. Perasaan kita melampau lebih. Sampai terang tu sayang dah. Kan? Sayang ni ayat ni. Air minuman usrah ni kalau basuh tangan pun kita tak gamak ni. Pasal nampak sangat dia jaga kita. Macam tu sekali. Kan? Entah sekalian. Baik. Kita kena ada suasana-suasana tu dia akan membimbing kita. Baik. Ya benal Adam idza nazarta fi uyubin nas wa nasita aibaka faqad ardaita syaitana wa aghdabta ar-rahman. Wahai sekalian manusia, apabila engkau melihat aib dan celah orang lain sementara engkau lupa aib dan celah dirimu sendiri. Duk cerita pasal buruk orang, buruk kita orang kita diam. Buruk kita tak baiki, kita apa sedar kita ada keburukan. Kan? Baik. Maka faqad ardaita syaitana wa aghdabta rahman. Sesungguhnya syaitan itu, sesungguhnya engkau sudah menyenangkan syaitan dan menjadikan Allah itu murka. Bila kita cerita pasal aib orang, kata Nabi, syaitan seronok sangat-sangat, dan masa sama Allah marah buat kamu sebab kerja kita bukan dedak aib orang, kerja kita tutup aib orang. Bila kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Jadi masa yang sama kita buat benda salah, benda syaitan menyenangkan, syaitan rasa tenang dengan kamu, faqad ardaita syaitana, syaitan seronok dengan kerja buat kamu, wa aghdabta rahman, Allah murka kepada kamu. Tuan-tuan sekalian, ini sikap kita dengan kita. Sikap kita dengan orang Islam, sikap kita dengan orang-orang sesama Islam, kita kena tutup aib. Bila kita tutup aib orang lain, Allah tutup aib kita. Tiba-tiba kita buka aib orang lain, jadi Nabi kata syaitan seronok, Allah murka kepada kamu. Tak sekalian, ini semua hadis-hadis kursi yang bagi saya mudah kita faham, dan dia memberi satu peluang, ruang masa kepada kita untuk kita muhasabah. Bila kita dapat bermuhasabah, tak sekalian, insya-Allah dia akan mendidik kita menjadi manusia yang makin hari makin sempurna. Kita macam mana kita kunci skru lah, makin hari makin kuat. Kita dengan agama makin hari makin kuat. Kan, makin hari dulu pada awal mula-mula hudud tak setuju. Kan, lama-lama main surah ni makin setuju. Kan? Lah setuju dah lah. Kan? Kalau kawan kita ada kawan kita tak setuju, bukan kita kerja pergi marah dia. Ada ustaz-ustaz pergi marah dia. Lah, pergi marah dia buat apa? Dayana tak pakai tudung contohnya. Bukan kita lari tinggal dia, kita pergi lah bak ada hang yang pakai tudung. Faham? Tak faham ke tak? Macam tak faham pun. Tak, mai Johor di Kedah ni. Nak Pontian saya buat Pontian ni 8 insya-Allah sini apa? Ke 9. Bak betul. Bak betul. Sana jam dah tu. 8.39. Tak lama 10 minit ke. Kan? Nak tengok balik tengok kilauan mah. Malam ni kilauan mah. Dulu bintang kecil lah bintang tua. Dia borong semua. Mampuh zaman lain. Lah ni kau tak nak ajar bintang kecil menyanyilah udah halus. Naik remaja, naik orang tua. Lah orang tua lah kilauan mah. Allah gigi bolang gelas lah. Boh balik menyanyi. Ampuh yang ampuh. Lagi lama lepas merintah lagi seronok kita. Lagi lama lepas merintah lagi lama seronok kita. Seronok syok tengok. Lepas ni upacara pantun, membalas jawab, jual pantun pula, mampu pula. Kan? Kawan saya Zain tu, Ringo tu kawan saya, masuk PAS dengan saya tu, kat tangan saya masuk PAS. Allah sebut dah, lupa. Kan? Dia bakat dia menyanyi, dia nyanyi sungguh. Kan? Saya kata dia hanya bagi kalah malu korang. Kalau menang dapat Camry, kalau kalah dapat almari ya. Dan sekalian sampai ketua. Yang pok ni pun dia pandai idea lepa noh. Lagi canggih pun noh.
ngakuk Ramli pokok tu kia veteran habis tutup file kan. Apa nama Tan Sri apa? Anak saya sampai lah. Kan? Tuan sekalian, kita ngakuk pok tu mati habis tua lagu tu Rupanya tak ada jadi artis muda, tua jadi. Tu tak dia buat apa. Artis dari muda dia bawa pergi ketua. Yang kita sudah tahu sudah lah. Hak sudah lagu tu lah. Kalau dia artis umur 18, dia buat pergi 38, 48, dia mampu lah. Kan? Dia habis 68 tu kira 60-an punya FG Bank pas semua habis kat tu lah. Rupanya lah tak ada tua, muda jadi artis. Tak ada muda, tua jadi artis. Mana masa depan cerah dia ni. Baik bahagialah akan datang kilauan mutiara ke kilauan berlian tu tampilah. Mampu ya. Nah, nampak tu dunia tu ni. Saya agak orang tak mau dah jadi artis lah. Lah kita umur 3-40 ni tak jadi artis. Macam saya ni ada peluang dia. Entah jangan kau main. Saya kenal lagu yang tuan-tuan minat, tuan undi. Balik kuliah kelang kabut mesej, pom nak duk Johan sekali ya. Tu dulu start fidah tu lah jadi artis dah. Tak kelang kabut dunia panggil gitu tu. Baik tuan-tuan sekalian, habis kat pok tu. Yaqulullahu azza wa jal, ya ibnal adam ukhdumni fa inni uhibbu man khadamani wastakhdimu lahu ibadi. Wahai sekalian manusia, berkhidmatlah untukku, sesungguhnya aku kasih orang yang berkhidmat dengan aku. Tuan-tuan, siapa yang berkhidmat Allah Ta'ala? Kita lah. Orang yang berkhidmat, orang yang patuh kepada arahan bos dia. Oh, sejuk sangat sejuk ni. Tutup. Dia ganggu saya. Saya orang kampung, aircon kada ada rumah. Kaki kipas angin ni. Okey. Sesiapa yang ukhdumni, berkhidmatlah kamu kepada aku, fa inni uhibbu man khadamani. Berkhidmatlah kamu kepada aku cukup sayang orang yang berkhidmat dengan aku. Nak faham macam mana? Baik, kita bos, ada pekerja kita. Pergi sana, dia pergi. Angkat barang, dia angkat. Jual barang, Dia ikut arahan kita. Pukul 8 masuk, pukul 4 keluar. Jadi dia ikut. Kita sayang tak? Kita sayang. Sebab bukan ada lawa tak? Sebab dia ikut arahan kita. Baik. Allah kata, berkhidmatlah kamu kepada aku. Mana kita menuruti kehendak yang Allah suruh. Allah kata, aku cukup sayang dekat orang yang berkhidmat dengan aku. Ni, tuan-tuan ni. Muslimat belakang tu. Semua ni orang yang Allah sayang. Apabila Allah kata, aku sayang sebab kamu berkhidmat dengan aku, maka Allah kata, wastakhdimu lahu ibadi. Aku akan khidmatkan kepadanya hamba-hambaku. Maknanya Allah kata, aku akan arah hamba-hambaku lain yang namanya bukit buka, angin, keadaan, masa khidmat kepada manusia ni. 24 jam orang lain tak cukup dengan sembahyang Quran, baca Quran, sunat. Kita solat sunat boleh, baca Quran boleh, pergi kerja boleh, sedekah boleh. Allah bagi masa itu khidmat untuk kita pula. Kan? Orang lain menyaga, usah nak senang, nak kaya, kita senang. Kita senang dapat projek, kita senang selesai projek pergi elok, tanpa rasa, salah guna kuasa, Allah arahkan semua benda ni datang khidmat kepada kita. Tu hebat kita. Betul orang yang jaga semayang, jaga agama, dia menjaga, dia keluar zakat, dia tak susah-susah jumpa orang politik, tak susah rasuah apa semua, tapi projek datang cari dia. Tuan-tuan, hasil dia apa? Sebab apa? Sebab dia berkhidmat dengan Allah. Allah kata, aku suka sangat-sangat hamba yang berkhidmat dengan aku. Akan ku kerahkan seluruh hamba ku lain berkhidmat kepada dia. Faham? Jadi, jaga agama ya. Jaga agama, selesai semua kerja. Tak payah ikut pungkuk menteri ke, tak payah jaga menteri besar ke apa, tak payah. Tak sekalian. Kita buat kerja bagi betul-betul kerana Allah akan tolong mempermudahkan cara kita untuk hidup di dunia ini. Baik, fa innaka la tadri qad ma asaitani fi ma madha min umrika. Sesungguhnya engkau tidak tahu, tidak ingat maksiat yang telah kau lakukan yang lalu dari umur kamu. Kamu tak ingat
banyak mana maksiat yang lalu yang telah kau buat kepada aku. Allah sebut, kamu tak ingat? Pakcik, petang makan pergi mana? Petang kemarin, tanya Abi ya. Petang semalam, pergi mana? Oh, lambat jawab. Oh, dia pening. Saya, tanya saya, kemarin dulu hari apa? Hari apa? Hari Jumaat. Jumaat pagi duduk mana? Tu terang kemarin dulu. Kalau kemarin 4 kali dulu, tak ingat. Kamu lupa, Allah kata kamu lupa banyak mana maksiat yang telah kamu buat dalam umur kamu yang lalu. Memang pun kita lupa. Bukan kita tak buat, kita buat tapi kita lupa pasal apa kita buat dan banyak mana dah kita buat. Okey? Wala qadra ma tuhsini fima baqiya minhu, dan kamu juga tak boleh ingat banyak mana lagi usia yang ada yang kamu akan buat maksiat. Habis ya, Allah dedah habis lah. Yang dulu-dulu apa-apa tak ingat, ni yang akan datang banyak mana lagi baki yang ada ni, hampa nak perhabis kok mana pula taat berapa puluh tahun lagi, nak perhabis dalam maksiat berapa puluh tahun lagi. Kan? Abang kita kata tak cukup 20 tahun tak boleh pergi, dia tak ada dah. Kalau 20 tahun lagi tak boleh pergi, kalau juga tapi tu dia hakikat. Kita boleh rasa lah 60, kau boleh pergi 80. Hai. Sampai ayak pegang tungkap pun tak kena ni. Jadi kita kata baik tak payahlah. Jadi kita tengoklah 2015 tahun kita perhabis masa hukum mana. Clear kan tu? Baik. Jadi Allah kata kamu pun tak boleh ingat banyak mana maksiat yang kamu akan buat dari baki umur kamu. Fala tansa zikri. Oleh itu jangan lupa aku. Jangan kamu lupa ingat kepada aku. Fa inni fa'alun lima urid. Sesungguhnya aku boleh buat apa yang aku nak buat. Aku boleh buat apa aku nak buat. Apa peduli kamu? Hei manusia, manusia tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Sebab semua keputusan aku boleh buat apa aku nak. Itu pasti tuan-tuan. Baik, terakhir tuan-tuan sekarang. Terakhir ni. Lau anna ikhwanaka wa muhibbika min bani Adam wajadu raihatan zunubika wattala'u minka ala ma a'lamuhu minha lama jalasuka wala qaribuka. Tuan-tuan, jika mana bahawasanya saudara kamu, orang yang kamu kasih dari kalangan manusia ini, wajadu, mereka merasai raihatan, bau busuk min zunubika, dari dosa kamu. Ni dosa bila kita buat bau busuk, macam sampah. Banyak mana kamu buat dosa, bau kamu makin hebat, makin kuat. Wattala'u, bahkan mereka boleh melihat. Zahir, terpancar minka daripada kamu dosa itu, ala ma a'lamuhu minha, seperti mana aku tahu dosanya kamu. Tuan-tuan nampak tak Allah kata kalaulah adik-beradik, kawan kamu, suami isteri, anak pinak kamu tahu dan mereka tengok mereka berbau busuk dari dosa yang telah kamu lakukan, mereka tahu macam mana aku tahu kamu berdosa. Lama jalasuka wala qaribuka, tidak ada orang yang nak duduk dengan kamu dan hampir dengan kamu. Habis ya? Lah, ni sebab tak bau apa? Kan? Tak mandi berwangi. Tuan-tuan, cuba kita fikir, kalau dosa itu bersifat Allah Ta'ala tunjuk zahir dalam sudut bau, habis kita. Main suruh pakai lari-lari tinggal kita seorang. Apa Zai? Bau. Hameh tak hameh? Tak tahu. Bukan binu. Tak hameh Jumaat dua tu. Bau harin. Hang kencing dah. Dak. Hang pakai pampers dak. Buat bau harin. Allah, aku tak bayang marin. Patut bau harin. Kita pun tinggal dia. Bau harin, bau sampah, bau harin, bau hameh, bau harin, bau rabu. Bau lah. Bulan puasa cakap bau orang yang tak rasa gigi pun bau. Tu pun kita lari. Makan jering genuak bukan banyak, 10 kilo lah. Bau. Dia masuk beliak surah, dia keluar, kita masuk, bau. Pasal apa? Pasal petai dengan jering genuak. Tapi bukan bau dosa dia, bau hak dia makan tu. Durian bau, durian bau.
Tapi tuan sekalian, dosa Allah kata, aku tahu kamu dosa, tapi tak ada siapa yang tahu. Kalau dosa itu diubah dengan untuk bau busuk, wala jalisuka wala qaribuka, tidak ada orang yang duduk dengan kamu dan orang yang dekat hampir dengan kamu. Bini kita main orang tidur dengan abang pasal apa? Busuk, tak semayang asap ni, patut busuk. Kita kata hang lagi busuk, berapa hari yang tak semayang? Seminggu, kedegum tutup itu. Itu dia. Nampak tak? Tapi kita lah ni lagi tak main lagi wangi, karuk sungguh. Pasal apa? Dia spray ubat gegak lah, fumakila lah, shaltok lah, bau wangi lah. Kan, tak sekalian. Jadi tak sekalian, kita jangan sampai Allah tertunjuk sama macam tu, baru kita nak sedar kita jangan buat dosa. Cukuplah dengan Allah tak baukan apa-apa ini. Alhamdulillah kita rasa insaf dan kita rasa menyedari bahwasanya tak sekalian, bahwasanya kita ni ada salah. Baik, terakhir. Ini akhir sungguh ni. Ya benal Adam, inni anzuru ilaika bil afiyah. Wahai anak Adam, aku memandang kamu dengan afiyah, dengan pandangan yang sihat. Sihat wal afiyah, pandangan yang sihat. Wa asturuka alaika zunubaka, aku tutup dosa-dosa kamu supaya orang lain tak tahu kamu berdosa. Kamu yang tahu, maka bertaubatlah wahai manusia. Wa ana ghaniyun anka, aku lebih kaya daripada kamu. Kamu tak kaya, aku lebih kaya. Wa anta ilayya bima'asi ma'al hajatika ilayya. Tetapi kamu ni dengan aku sanggup buat maksiat dalam kamu nak memohon hajat kepada aku. Dalam kamu nak mohon hajat kepada aku tu, kamu buat maksiat dengan aku. Faham tak? Dalam kita, ya Allah perkedai Allah kunuri, ya Allah, berkatilah kunuri ini ya Allah, berkatilah walimatu ini ya Allah. Doa tu imam pengantin man tudung tak pakai, nampak habis semua perut-perut. Tak maksiat nama dia. Lepas tu imam doa panjang jelak, Syahrukh Khan masuk. Hindustan kan masuk lagi buat maksiat. Dalam kamu berhajat, dalam kamu wa anta ilayya, kamu dengan aku ni bil ma'asi, berbuat maksiat, ma'a hajatika ilayya, dalam kamu berhajat sangat dengan aku. Ni manusia. Upacara majlis doa, lepas berdoa menari. Haru sungguh. Dah kita berdoa, kita minta ke Allah, Allah yang nak redha kita, Allah yang kita kenal. Apa sifat-sifat yang Allah mahu, Allah tidak mahu, jangan kita buat benda yang Allah larang. Bukan dalam majlis tu, mana-mana hidup kita, jangan ada program ke arah maksiat. Sebab Allah laknat maksiat. Ni, dalam kita berhajat dengan Allah Ta'ala, dalam kita buat maksiat, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Lepas kita berdoa, kita buat maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Faham? Bila faham, jangan buat benda-benda begitu. Tak sekalian. Itulah sekadar kuliah maghrib. Pada masa sekalian, memandangkan tuan-tuan tiap-tiap malam. Saya ni raih tuan-tuan lah. Tiap-tiap malam kuliah tak berhenti ni, jangan panjang sangat. Setengah orang dia suka panjang-panjang, itu dia. Saya nak pendek-pendek lah. Supaya tuan-tuan ingat. Tuan-tuan ingat, okey lah. Boleh ingat? Tak boleh tak? Boleh lah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak sekalian, itu sekadarnya tak sekalian, insya-Allah. Tak sekalian, saya sekarang ni sibuk sangat-sangat. Yang pertamanya sebab saya penasihat syariah Ramli Burger. Ramli Burger tu saya panel syariah. Okey, tak sekalian, insya-Allah minggu depan saya ke India tengok proses penyembelihan lembu, daging lembu. Baru ni saya ke China tengok proses penyembelihan ayam. Okey. Dah isu halal haram ni nampak berat sangat. Tak sekalian, saya tegaskan untuk produk Ramli, bukan kempen pun, nak abang lah. Kan? Halalnya insya-Allah ada jaminan, ada kekuatan, dan saya bukan tengok pisau yang sembelih, orang yang sembelih. Dia mesti lepas 4 orang dia akan lepas. Halal haram dia. Saya pergi Cina, yang sembelih semua Cina beragama Islam. Kelang kabut tuan-tuan dengan Cina kan. Pergi masjid lepas semua Cina, saya yang Melayu. Ish, buat ni, saya 4 orang, 3 orang Melayu. Saya kata lepas ni pada semua Cina, Cina Islam. Nama mereka Firdaus, nama mereka Harun, nama mereka Ibrahim.
Tapi yang paling hebat tuan sekalian, Persatuan Cenderamata Sulaiman Jaafar belajar di Azhar dan dia memantau hampir 200 orang penyembelih. Tuan sekalian, Datuk Ramli Burger ni dia ambil ayam dia di Xinjiang, Jinan. Sehari sembelih 1 juta ekor. Ladang sebelah dia, ladang belah ayam dia besar dari perlih. Allahu Akbar. No? Kita nak pergi ladang dia tak boleh masuk tengok. Sebab apa? Dia ada kawalan yang cukup rapi. Yang boleh masuk kawan yang belah. Satu orang dia boleh belah 30,000 ayam. Ayam tu makan, minum, haba, suhu dia dikawal dengan sistem elektronik. Bila dia masuk, bila ayam tu mampu. Bila mati, ada isyarat kata mati, pergi yang masuk ambil. Lain tak masuk dah. Sampai 50 hari, ke ladang, ke bilik penyembelih, sembelih. Okey, cuma tuan sekalian, burger daging ni, ayam ni, dia bukan seekor ayam buat burger. Bahagian dada saja. Kaki, wing semua tak ke Korea, Jepun, tak tahu Allah Alam lah. Jadi kita ambil kalau kita nak ayam tu halal, kena sembelih lah. Dan pihak negara Cina, dia ikut kehendak Islam, dan JAKIM bagi kulusah, hak ni boleh. Bukan sekat JAKIM pi, saya pi 3 bulan sekali, pi pantau. Tak pi lagi lah. Kata bang hilang kita ni, takut lah. Baik, ini merupakan pi India tuan sekalian, tidak lembu pun sama tuan sekalian kan, sehari 1 kontena, sebulan tak banyak 500 tan daging, 500 tan ayam. Okey, saya menjadi pemantau. Selain tuan sekalian, kita buat ceramah Halal Thayyibah, dan besok di Bernama Radio Bicara Murabi itu program saya lah, saya DJ situlah. Besok jangan lupa lah 12 suku 1 tengah hari, telefon lah tengok. Nak tanya salah besok kenapa doa ditolak. Tajuklah kenapa doa ditolak oleh seorang eksekutif halal dari kumpulan Ramli akan bicara. Besok yang ke minggu yang ke-8 tak ingat ke-9 lah kot. Kan? Boleh kan jadi DJ? Cakap orang tak ada. Cakap bila orang tak ada, tuan-tuan dengar sudah 93.9 kan? Tuan-tuan sekalian dan tuan sekalian, jadi kawas selia itu panjang cerita lah, cuma saya nak sebut tuan sekalian, ayam yang kita basuh, daging yang kita basuh tu, kita ayak yang kita pakai tu, muslimat beli ayam seekor, banyak mana ayak kita pakai. Kita tak kira dah, kita main basuh sampai 2-3 galen pun tak apa, janji bersih. Kita kata, betul? Bila kena catu ayak, baru kita kira banyak mana kita basuh. Sebab kita nak jimat ayak kan. Air yang basuh ayam ni tuan sekalian, bila kita basuh dia banyak 500 tan sebulan. Banyak mana ayak yang kita guna ataupun air? Banyaklah. Baik, sebelum kita lepas ke kubahan, ke longkang, kita kena treatment water, rawat ayak tu. Rawat tuan sekalian sampai jadi macam ayak usrah ni. Sebab tu tuan kita panggil halalan thayyibah. Dia halal, ayam yang halal ni ayam sembelih ha. Sembelih semua halal. Okey. Bila dah sembelih putih 4 orang, dia halal dia makan. Tapi Ramli dia letak lagi syarat thayyibah pula. Thayyibah macam mana? Bila kita dah buang bulu dia, tengok-tengok ada kulit terkoyak. Kulit dia terkoyak mungkin dalam lori ke dalam kebang, ayam tu tak akan diguna lagi dan tak akan diproses ke seterusnya. Tak ada daging burger ayam tu. Ataupun usus limpa dia yang ada tanda merah, biru, hijau, darah-darah beku kan, ada lebam-lebam, patah sebagainya, ayam tu juga tidak diproses jadi daging burger. Walaupun dia halal, sebab halalan thayyibah. Faham? Kalau di Senawang tuan-tuan, tempat sembelih 60,000 ekor, buang 1,000 ekor sehari. Modal 1,000 ekor tu, tak apa, modal pun tak apa. Asalkan halalan thayyibah. Di China Xinjiang, Jinan, 1 juta ekor sehari, 900 ekor buang. Kadang-kadang sembelih silap teknik, jalan, buang. Kadang-kadang patah saya nampak lebam, berah dia, oren ke, merah kan, buang. Tarik usus dia, tengok darah beku banyak, buang. Walaupun halal tak ada sebab sembelih dah. Tapi tidak thayyibah. Itu dikilang. Balik mai kilang di Batu Muda pun sama juga. Tuan-tuan sekalian, kalaulah sampai ada daging, ada bau, ada tai, ada najis, reject 1 kontainer. Saya pernah buat check-in, alhamdulillah, kita ambil beberapa bahagian. Alhamdulillah tak bau, tak najis, tak apa, selamatlah. Kan? Ayak yang basuh daging tu pun kita kena rawat dulu. Kalau tak rawat, pindah habis kampung lah. Banyak mana lemak-lemak dagang kelak. Tuan-tuan sekalian, semua barangan campur mesti halal. Kan? Dia kata dia ambil dari mana? Ajinomoto, buat dengan apa? Lemak sayur, buat dengan apa? Sawit, siapa yang buat?
kilang tu semua saya audit. Saya ni kerja saya audit yang tu pula. Alhamdulillah. Saya nak bagi kita sekalian, dia benda tu mesti dikawal dengan baik. Dan kalau nak berlaku juga luar kawalan kita, auzubillah lah. Tuan sekalian, kemudian lepas tuan sekalian, saya kata tadi bila tengok orang Islam keluar zakat sebagainya, saya juga jaga 80 orang anak yatim. Seluruh Malaysia ni, Datuk Ramli Tauqir, Ustaz bagi zakat, Ustaz bagi. Satu negeri satu mak tahfiz. Satu negeri 30 orang mu'alaf. Baru ni saya buat permohonan Ramadan ni, satu amount kita kata untuk fakir miskin. Alhamdulillah, kemarin lulus dan mesyuarat kita agihkan setiap negeri. Hasil dari jual burger ya. Tapi oleh kerana orang Islam, dia ada perasaan ihsan, dia dah rasa tanggungjawab amanah, dia rasa jujur, dia rasa Tuhan nak tanya dia. Sekali alhamdulillah. Kan dalam 2-3 juta zakat kita agih mengikut, selain pada jabat zakat, kita agih sendiri, pi rumah sendiri. Tu yang 5 beradik pun ni kena lenyek trailer tu. Kan saya bagilah kepada sahabat saya di Perak, dah pi serah dah satu amount untuk sambut hari raya dan sebagainya. Tuan sekalian, itu di pulangan dia. Sebab tu sekalian, Nabi sebut at-tajiru suduqul amin, bukan zakat Ramli Burger ya, tuan-tuan yang meniaga pun tak ada masalah apa. At-tajiru suduqul amin, orang yang meniaga yang benar dan jujur. Ni kita boleh kata ni, kuih ni saya buat sebulan dah. Tarikh dia 2 bulan. Makna kau cek beli hari ni lagi sebulan dah tinggal. Kita kena jujurlah. Kuih ni sebenarnya 3 bulan usia dia. Tapi dah 2 bulan dah kau jaga kedai ni. Lagi seminggu ke habis tarikh. Kena teluslah. Kita takut begitu orang tak beli. Maka masa beli tak beli. Masalah dia suduqul amin. Mana-mana ahli perniagaan yang suduqul amin. Jual kereta. Kita kata kereta ni gearbox dia rosak sikit. Kalau harga 50, dia rosak saya jual 30. Sebab nak baiki gearbox 10,000, kita beritahu teranglah. Kita ahli korporat, kita menjaga, samalah. Kan? Suduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Akan kami tempatkan mereka, orang-orang yang menjaga yang benar dan jujur ini dengan nabi-nabi, dengan siddiqin, syuhada fil jannah. Tak pasal-pasal masuk syurga duduk dengan puak tu. Bukan dia orang alim pun, tetapi dia suduqul amin. At-tujar wasyaitan, ahli penjagaan dengan syaitan duduk sekali. Syaitan dia nak perasa supaya kita buat salah. Kan? Fasyubu bisedekah, maka kamu dahulukanlah perniagaan kamu dengan sedekah. Bersihkan perniagaan dengan sedekah. Bila sedekah, habis syaitan jam. Syaitan tak nak buat apa. Sebab kita ada untung, kita sedekah. Itu sedekah. Infak derma, alhamdulillah. Selesai kerja buat dakwah. Dan ada ramai lagi korporat muslim macam tuan-tuan, kita boleh bangun. Kan? Itu tugasan saya pertama lah. Saya kongsi sebab halalan thayyibah ni tuan-tuan kena perkemas sungguh-sungguh. Baik, yang kedua tuan sekalian, saya lepas tak jadi yang berhormat ni, saya buka pondok di Kedah tu. Baru ni saya cuba nak mempopular satu ilmu, nama dia ilmu falak. Kalau tuan-tuan nak belajar ilmu falak, tuan-tuan hubungi saya. Okey, kita buat sehari dari pagi sampai ke petang. Ilmu falak ilmu yang paling simple, yang paling seronok kita belajar. Baru ni tuan sekalian, saya ada beli jam matahari. Ni kita pakai jam ni jam London kan. Ni jam berita ni, jam ni. Masa ni London nyata, bukan matahari. Tapi jam matahari ni jam yang mengikut matahari. Tengok di Shah Alam, di Shah 8 ni dengan tempat saya tak sama. Kan? Dia ikut matahari. Kan? Dia panggil jam matahari. Kalau malam Ustaz, malam jam bintang pula dengan bulan. Jam ni dia asas zaman Nuh, Nabi Idris tu. Dan yang nak buat jam ni 3 orang dapat PhD. Sahabat saya pakar ilmu falak. Tuan sekalian. Jadi jam ni harga 6,000. Tuan-tuan. Kalau tuan dalam 3, di UPM satu jam, di UPM satu, di Pontian satu, di Sekolah Agama Bugiziah satu, saya tengok di Bugiziah ni lah. Kemudian di pondok saya satu. Kalau tuan pergi ke Gurun, turun exit Tol Gurun, ambil ke Sungai Bongkok, pergi ke pusat pengajian Islam Majma' At-Taqwa. Pondok orang tua-tua, bukan pondok Matafiz. Saya buat pondok orang tua-tua. Kalau tuan rasa nak pencen, tak mau duduk Syalam pening kepala, pergi duduk pondok saya. Boleh. Kan? Derma wakaf, satu pondok 15,000 ke atas. Tak nak duit, pergi buat derma 5,000, pergi duduk situ. Mayang jemaah. Boleh tengok jam tu hari-hari. Jam tu kita akan rukuk tengok cahaya matahari.
Lepas ni jam tu kita gajak ribut. Dia ribut pagi, angin tengah hari, angin asap lain. Kawan saya ni sampai mada panggil dia, siput gondang tu gondang, hak makan padi ni. Macam mana nak atasi dia? Dah habis lah, racun semua habis, mampus dengan rumput, mampus dengan orang, mampus dengan semua ikan-ikan. Kan? Nak mampus racun. Kawan saya ni turun ilmu dah, dia kata rupanya angin. Angin sebelum zuhur dengan angin lepas asar lain. Jadi siput ni dia bergerak melalui angin. Angin mana? Angin lepas zuhur. Jadi tuan-tuan sekalian, cara macam mana? Pergi berdoa lah masing-masing. Dan demi harap jangan ada angin hari itu. Tuan-tuan sekalian, ilmu falak. Macam juga kita berdoa. Berdoa, orang tuan-tuan kata tak boleh nak berdoa, jangan duk berjampi waktu kembang. Kembang ni tengah hari lah. Rupanya tengah hari waktu syaitan tukar shift. Kita tak tahu. Doa dia, kita panggil, kita belajar fajar sodik. Ada fajar kazib. Ada. Kita sekalian, kita belajar waktu imsak. Kita belajar waktu syuruk. Waktu kita belajar waktu duha. Kita belajar waktu duha a'la. Kesemua tu ada dalam ilmu falak. Bukrah, bila bukrah? Bukrah ni sebelum subuh. Doa yang paling mustajab bukrah. Lepas kita main subuh, sebelum matahari naik segala, waktu bukrah. Waktu kita boleh merancang kita nak buat apa sehari itu. Perancangan ini akan dapat 100% atau 90% lebih hanya orang yang merancang waktu bukrah. Kita lepas suruh bangkit tu tak idea apa. Ini ilmu falak. Saya pondok saya kata untuk Mufti Kedah, saya ada alat ilmu falak. Ada jam matahari, jam bintang, jam bulan. Kan? Yalah ilmu falak. Kita nak mengaji esok jam semua tak ada. Nak tahu zuhur kita tengok jam. Dia ada cara tengok dia. Dan alhamdulillah ada 60 orang peserta baru ni. Kita belajar dari pagi sampai ke petang. Kita dapat berkongsi ilmu falak. Tu baru mukaddimah. Dia dah 20 jilid, 20 kelas kita akan hadapi sama-sama. Dan tuan-tuan sekalian, kalau rasa berminat anak qarah surah ni, saya akan hantar sahabat saya Ustaz Hanafi Razak. Kadang-kadang dia keluar dekat tanyalah Ustaz, tapi dia di Johor, dia timbalan mufti bahagian ilmu falak negeri Johor. Tuan sekalian, dan dia pula antara orang yang cari biji besi, bukit mana dia boleh tahu dengan kepakaran ilmu falak. Tuan sekalian, hebat ilmu falak tuan sekalian. Kita belajar dia nak jadi macam yalah kita nak rasa macam angin tak apa, angin petang waktu mana, angin waktu senja jadi apa, semua tu ada dalam Islam sebenarnya. Dulu mana dalam kaji alam Jabatan Alam Sekitar. Kan? Sebab berbanjir, angin sejuk dengan angin panas tu tak bertembung. Kan? Sebab peribut, sebab berlaku buah apa nama bunga luruh, gugur bunga-bunga durian. Sebab angin dia sampai tak tepat dengan masa dia. Menyebabkan keluarnya bunga durian, luruh habis semua. Tak jadi buah dalam musim tu. Sebab tempoh dia tak betul. Sebab apa? Dunia nak kiamat. Sekarang ini semua dalam ilmu falak. Jadi sekalian malam ni lancar sikit dana untuk nak bayar jam tu lah. Jam tu baru 3 hari bayar, 3 hari berhutang. Jadi saya pun kutip sikit lah kan. Selain Datuk Ramli dia bagi saya amal yang besar untuk buat madrasah, untuk buat surau. Sekiranya jam ni saya nak kongsikan tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam pelik Ustaz jam ni macam mana? Pilah pondok saya. Pondok saya macam padang golf saya buat. Cantik tapi tengok gazebo kita cara siapa nak wakaf kita terima. Tempat orang tuan-tuan rehat. Kan? Anak hantar pergi mak tafiz, tuan-tuan main kat saya lah. Orang tuan senang belah dia. Pasti apa senang? Dia masak sendiri, makan sendiri. Dia sakit hantar pergi hospital. Kan? Lagi dia ada anak. Jadi dia nak tenang, dia main pondok saya. Saya buat 80 pondok untuk 160 orang lah. Kalau suami isteri kan. Ini kita buat lah ni baru masuk 20. InsyaAllah Ramadan ni ada 40 orang akan semayang di surau saya tu. Tuan sekalian, jadi mudah-mudahlah. Habis-habis kawan-kawan kata Ustaz ni sebelum tua, sebelum kita mati kena ada pondok ke? Tidak, kita ni nanya lah. Saya pun tak tahu lah, macam tiba-tiba satu orang tu jumpa saya, Ustaz jadi pengusi di pondok takwa lah. Saya tadi tak popular nama ni, tukar nama kan. Kita new branding dia, Majma' At-Taqwa, tempat himpunan orang yang bertakwa kan. Dapatlah tak nak beli tanah, cerita beli tanah Saya pergi jumpa cikgu, saya Ustaz, saya tak mau jual tanah ni. Dia kata, cikgu, saya nak beli, bukan nak ambil free. Dia kata, Ustaz faham bahasa Melayu tak mau jual. Saya kata, cikgu, kami nak buat pondok, saya tak mau jual. Dia jerkah saya pula.
Dahsyat betul cikgu ni. Saya dah tak mau jual, tak apalah. Habis tu cikgu nak ubah. Saya nak wakaf. Buat tak abang. Amin lah. Dapatlah 2 relung setengah. Dah dapat 2 setengah. Ni cerita menarik ni. Nak kongsi tuan-tuan ni. Habis saya kata balik tengok. Pergi bawa geran, pergi jabat tanah. 3 nama pemegang amanah. Okay, alhamdulillah selesai. Nak kata tambul pula. Nak kata tambul ke tinggi. Tinggi dah ada ni. Sebab dia kawasan banjir. Baru ni pun banjir. Nasib baik tak masuk surau. Kaki 5 surau masuk dah. Saya pun kita kira dengan lori semua RM100,000 baru boleh selesai tambul ni. Okey. Satu pakcik datang ni, baju butang pun tak boh. Main jumpa saya. Saya kata pakcik ni mana orang mana. Kata ustaz, dia kata ustaz nak tambul tanah betul ke? Saya kata ya Allah kau ada rezeki. Ustaz orang main nombor akaun lah. Saya kata nak bagi 100. Saya kata pakcik ni bagi 100 minta nombor akaun. Duk minta Aisyah 18 beribu-ribu. Tak bagi nombor akaun pun. Saya pun bagi nombor akaun. Duk 4 kali ustaz. Saya bagi dah 100,000. Allah! 100,000! Tu dia lah. Kita ni sombong belagak. Dengar RM100. Apa RM100,000? RM100,000 kena bagi sungguh lah. Alhamdulillah. Panggil lori. Panggil kata. Tambun. Bulan 5, 6, 7, 8. Tambun. Naik tinggi atau lepas tambun. Dah tambun semua. Saya nak pergi jumpa satu tok guru tempat tu, nama Tok Wajib Saleh. Saya nak cerita dengan dia. Saya kata pakcik habaq tu pakcik medik mana banyak kan ni. Habaq sikit betul kami nak menjaga, kami muda lagi boleh tumpang-tumpang menjaga. Dia kata ustaz macam ni ustaz, saya beli tanah tu umur tahun 80. Ustaz aja apa? 80 tak gaji, tadi ke kemas. Tahun 80 saya beli ustaz tanah tu RM50,000. Sebelum ustaz buka pondok, India lawyer main beli 1.2 juta. Saya tak boleh fikir lah, saya jual terus. Betul, kau saya tak fikir lah. RM50,000 jual 1.2. Fikir ke ya? Nak fikir ke ya? Tak ada hari boleh fikir, jual. Bila saya jual ustaz, tinggal 1.1, 1.2. Ustaz saya bagi 100,000, tinggal 1.1. Saya kata banyak gitu. Saya pergi beli kori pasiak dekat rumah Ustaz Taib Azamuddin. Saya beli 400,000 Ustaz kori tu. Tak ada buat apa lagi. Cina minta beli 1 juta pula. Saya jual pula. Nah Ustaz 70,000 buat surau. Buat surau pula. Siap surau tu. Dah siap surau saya kata haji. Kita siap surau ni rumah pondok tu. Anah lagi 200,000 buat pondok. Tu dia. Berapa orang terlibat? Berapa orang kan? Orang ketiga malam ni. Nak tengok siapa dia orang ketiga. Allah nak tunjuk mana ni. Orang pertama wakaf. Orang kedua bagi duit tanah. Orang kedua bagi duit surau. Orang kedua bagi duit buat pondok. Orang ketiga malam ni. Siru ala barakatillah. Tak sekalian mudah-mudahan insyaAllah. Tuan-tuan jangan lupa balik Kedah. Exit ke Gurun. Ambil ke kanan. Flag pertama ke Nazar. Nazar kata Kia tu lah. Flag kedua ke Petronas. Ambil kanan. Tak masuk dalam, kita akan jumpa Majma' At-Taqwa. Tak sekalian insya-Allah kita buat kursus ilmu falak makan hari makin mendapat sambutan. Dan aku tuan-tuan rasa berkenan, kena bayarlah kat syekh kita tu main jauh kan. Jadi kita boleh bincanglah. Yang bagi saya kita kena belajar ilmu falak kerana dia ilmu yang dekat dengan jiwa umat Islam. Kesemua fakta itu mengikut hadis Al-Quran dan Sunnah. Bukan benda reka-reka. Wallahu a'lam. Itulah sekadar untuk pertemuan pada malam ni. Jumpa lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkir ma nusina. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.